dalam sistem aquaponik ni, dalam sistem aquaponik kita ada 3 reka bentuk yang berbeza ataupun 3 model yang berbeza lah. Yang pertama kita ada sistem rough, yang kedua kita ada sistem EBB and flow, dan yang ketiga kita ada sistem NFT. Okay? Kita ada 3 jenis ataupun 3 model yang berbeza-beza, dan kelas kali ni, kelas hari ni kita akan lihat kelebihan dan juga sedikit kelemahan lah yang kita boleh lihat ataupun kita boleh perhatikan pada setiap model. Kita akan buat analisis bagi setiap model. Kita akan keluarkan mana lebih, mana kurang. Dan kita akan tengok apa elemen-elemen yang perlu kita ambil kira untuk kita nak hasilkan satu reka bentuk yang baru nanti. Ini dalam topik ni kita akan buat, tugasan kita adalah menghasilkan reka bentuk aquaponik baru. Okay? Jadi anda bersama saya lagi, Cikgu Hadi Ismail, dalam kelas RBT tingkatan 2, reka bentuk sistem aquaponik. Jom kita masuk kelas. Let's go. Okey, 2.5.2 menjelaskan kelebihan reka bentuk aquaponik mengikut model. Okey, kita dah kenal apa maksud aquaponik, kita dah tahu apa yang berkaitan dengan reka bentuk aquaponik kan. Dia punya model-model dia, macam mana water circulation, pergerakan air dan sebagainya. Hari ni kita akan lihat 3 jenis model aquaponik dari segi kelebihan dan juga kelemahan. Let's go. Kita tengok yang pertama, bagi sistem rough ataupun sistem rakit. Okey, dikenali sebagai sistem rakit. Boleh rujuk dekat bahagian atas ni, ini dia punya gambar contoh dia lah. Okey, merupakan tanaman yang diletakkan terus di atas permukaan air, sehingga akar tanaman terendam di dalam air dengan menggunakan styrofoam, span ataupun bahan yang sesuai. Okey, bahan yang sesuai ni bahan-bahan yang boleh terapung lah, terapung di atas air. Takkan kita nak letak bahan yang tenggelam kan. Okey, jadi apa kelebihan dia? Kelebihan dia, kita boleh tengok akar tanaman boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara terus. Maksudnya dia tak akan dihalang oleh apa-apa halangan lah. Dia terus untuk penyerapan nutrien tu. Tanaman tumbuh lebih cepat berbanding sistem lain. Dia kelebihan dia kat sini lah. Dan juga dia produktiviti sistem lebih tinggi dan digunakan secara meluas dalam projek aquaponik komersial. Maksudnya sebab dia tak perlu kita pakai bekas-bekas yang berbeza. Satu tempat yang sama, kita hanya letakkan dia terapung di atas air. Itu kelebihan dia lah. Manakala bagi kelemahan dia, dia kata terdedah kepada serangan bakteria pada akar tanaman kerana akar yang terendam di dalam air sesuai untuk perkembangan bakteria patogenik yang menyebabkan penyakit reput akar. Jadi ini kalau ada siapa yang mengusahakan aquaponik yang macam ni, dia perlu lebih berhati-hatilah. Maksudnya dia perlu buat tengok, cek setiap hari ataupun 2-3 hari sekali dan sebagainya lah. Dia tengok, ini adalah contoh bagi sistem rough. Ni macam ni lah, dia semak, dia tengok sama ada akar dia sihat ataupun dia reput dan sebagainya. Kalau reput, dia boleh ambil dan buang lah. Kita buat proses untuk buang daripada bekas tanaman tu, supaya dia tak berjangkit kepada tanaman yang lain. Tengok dekat sini kan, nampak dia macam nampak memang cantik lah. Okay, dia dijadikan juga sebagai hiasan. Okay, kita tengok yang seterusnya, EBB and flow. Bagi sistem EBB and flow, dia dikenali juga sebagai sistem pasang surut. Okay, yang mana dia berfungsi dengan menggunakan alat yang dipanggil loceng sifon, yang saya sebut tadi lah. Okay, alat ini mengalirkan air daripada media penanaman apabila air sudah memenuhi media penanaman.
Okey, kalau konsep kita nak tengok launching sifon ni, kita boleh lihat pada tangki simbah. Okey, air masuk ke dalam bekas kita punya bekas penanaman. Kemudian bila dah tanaman tu dah ambil menyerap nutrien, okey, air tu dia akan memenuhi masuk ke dalam launching sifon lah. Bila launching sifon tu dah penuh, dia akan keluarkan ataupun dia akan alirkan air masuk semula ke dalam kolam. Okey. Antara kelebihan dia, biopenapis berlaku dalam media penanaman dan ini dapat mengurangkan kesukaran dalam mereka bentuk sistem aquaponik. Ini special sikit. Sebab dia ada satu, launching sifon tu, dia berfungsi untuk sebagai filter penapis. Okay? Jadi biji benih nursery boleh ditanam terus pada media penanaman. Okay? Kita boleh semai terus di dalam media dia. Berbanding dengan sistem yang tadi. Yang tadi kita tak boleh semai dah. Kalau semai memang dia tenggelam masuk dalam kolam ikan lah. Jadi semai tempat lain kita pindahkan bila dah besar. Okey, dan dia menggunakan media penanaman seperti hydroton. Hydroton tu dia macam bola-bola yang warna coklat kan. Dibuat daripada tanah liat dan sebagainya itulah. Okey. Kita tengok kelemahan pula. Kelemahan dia menggunakan elektrik 24 jam untuk mengairi media tanaman. Ini yang antara kelemahan ketara lah. Dia perlu pump untuk 24 jam tanpa henti. Satu masalah yang timbul kalau tempat penanaman kita tak ada sumber elektrik, payah. Dan satu lagi kalau kita buat pakai 24 jam, okay? Kalau kita buat dalam komersial yang besar, kita memerlukan pump yang banyak dan juga pump yang berkuasa tinggi. Itu antara penyebab kelemahan dia lah. Dia perlu memberikan penekanan dalam penyelenggaraan launching sifon kerana kegagalan pada launching sifon menyebabkan air melimpah atau berkurangan sekaligus ikan akan mati. Kalau launching sifon tu dia tersumbat, nayalah ikan kat bawah. Ikan kat bawah tu air makin berkurang. Kalau kita tak check, kita tak tengok setiap hari, launching sifon tu dia sumbat, habis. Air dia tak turun balik kepada ikan tu kan. Ikan kekurangan air dan juga oksigen. Okey, ini contoh bagi penggunaan EBB and flow, sistem EBB and flow macam ni lah. Air daripada kolam dipump masuk ke dalam ni. Air daripada dalam ni bila dah penuh dia akan masuk ke launching sifon, dia akan keluar balik ke kolam. Okey. Alright, ini contoh pun samalah. Ini sebenarnya menarik kalau pelajar boleh hasilkan di rumah masing-masing kan. Tak perlu bekas yang besar macam ni, bekas yang kecil pun boleh. Macam botol mineral kan. Kan menarik botol mineral yang besar tu lah, yang 5 liter punya. Okay, kita tengok yang seterusnya, sistem NFT. Okay, seolah-olah sistem RAF. Dia macam sistem RAF. Dia kata dia macam sistem RAF tapi tak sama. Dia tidak menggunakan media penanaman. Dan akarnya menyentuh lapisan air yang mengalir. Maksudnya akar dia tu, lapisan air yang mengalir melalui akar dia hanya menyentuh sikit je. Dia tak terendam sepenuhnya. Okay, jadi air sentiasa mengalir dengan cepat dan tidak akan berkurang. Okey, dia menggunakan air yang sedikit, menggunakan pump yang kecil dan juga hasil yang agak memuaskan. Ini antara kelebihan sistem NFT. Manakala bagi kelemahannya, dia memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman yang digunakan tidak menapis sebarang kekotoran. Jadi sebelum air dialirkan balik ke kolam ataupun ke ternakan ikan, kita perlu letak satu filter, satu penapis lah. Jadi kita juga tak boleh semai biji benih terus pada sistem ni. Kalau kita semai dalam tu, memang dia turun, masuk terus dalam kolam lah. Okay? Kita semai di tempat lain dulu. Bila dah besar sikit, kita akan pindahkan. Alright. Ini contoh bagi sistem NFT lah. Sekarang pun banyak yang dikomersialkan bagi sistem NFT ni. Ni macam mana, ini pergerakan air dia. Daripada bawah ni dipump naik ke atas, dia mengalir lah melalui tanaman ni, dia turun semula ke kolam ternakan. Okey. Ini antara elemen-elemen ataupun aspek-aspek yang perlu kita lihat ataupun kita analisis untuk kelebihan reka bentuk aquaponik. Dari segi yang pertama, dari segi kos. Di antara ketiga-tiga sistem tu, yang mana kos yang agak tinggi, yang mana pula kos yang agak rendah kan? Kalau kita lihat sistem RAF, kosnya agak rendah. Dia tak ada pakai terlalu banyak komponen. Okay? Terus kita letak di dalam
di dalam kolam. Yang kedua, dari segi efisien bagi sistem tersebut. Kita bandingkanlah antara ketiga-tiga model tu, ketiga jenis tu, yang mana dia lebih efisien. Maksud efisien ni dia boleh memberikan satu pulangan yang agak berbaloi lah. Efisien, okay? Kemudian dia dari segi kepuasan pelanggan, kemudian dari segi nilai komersial. Nilai komersial ni lebih kepada pemasaran lah, okay? Kemudian dari segi kreativiti, seterusnya kepelbagaian bentuk, okay? Dan yang terakhir dari segi penjimatan ruang. Jadi pelajar yang akan hasilkan tugasan nanti, tugasan kamu nak menghasilkan reka bentuk aquaponik ni, kamu perlu lihat ini antara faktor-faktor bagi kelebihan reka bentuk aquaponik. Kamu senaraikan faktor-faktor ni, kemudian kamu tengok yang mana, sistem mana yang akan kamu pilih untuk kamu nak hasilkan lakaran nanti. Okey. Jadi setakat itu dulu untuk 2.5.2 kelebihan bagi model untuk reka bentuk sistem aquaponik. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sentiasa menonton channel cikgu. Mungkin yang baru sampai, cikgu ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Terima kasih banyak yang telah tekan butang subscribe dan tekan juga butang lonceng tu, okay? Untuk notifikasi yang terkini. Dan sehingga kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.